Di sebuah sudut dunia yang kini kita kenali sebagai Sabah, terdapat sebuah kisah yang jauh lebih tua daripada mana-mana tamadun moden di Asia Tenggara. Kisah tentang asal-usul manusia, tentang perpindahan besar-besaran, dan tentang bagaimana sebuah bangsa yang hari ini dipanggil Kadazan Dusun bermula dari perjalanan ribuan tahun yang lalu, jauh dari tanah ini. Sebahagian besar kajian moden menunjukkan bahawa benih kepada bangsa Kadazan Dusun tidak bermula di Borneo. Kisah mereka bermula jauh di utara, di sebuah pulau yang hari ini dikenali sebagai Taiwan. Teori ini bukan sekadar pendapat akademik biasa. Ia datang daripada kerja puluhan tahun ahli linguistik seperti Robert Blast, Isidore Dien dan Maurice Swadesh, tokoh yang membina asas ilmu perbandingan bahasa Austronesia. Melalui analisis ribuan perkataan, struktur ayat dan pola fonologi, mereka menemui satu arah yang sangat jelas. Semua bahasa Kadazan Dusun hari ini kembali kepada sebuah bahasa purba yang wujud di Taiwan sekitar 5,000 tahun lalu. Dan apabila ahli arkeologi seperti Peter Berlaut mula menjalankan penyelidikan di Taiwan, Filipina dan Borneo, mereka menemui bukti yang sama. Tembikar purba, peralatan batu, cara menanam padi, bentuk rumah dan teknologi perahu bercadan ganda, semuanya berasal dari masyarakat Taiwan kuno. Kajian berlaut kemudian disokong pula oleh bukti DNA moden melalui Human Genome Diversity Project yang menunjukkan hubungan genetik yang ketara antara masyarakat Dusunik di Sabah dengan suku Atayal dan Paiwan di Taiwan. Gabungan bukti linguistik, arkeologi dan genetik ini akhirnya membentuk apa yang dipanggil sebagai teori asal Taiwan, teori paling kukuh dan paling diterima mengenai asal-usul Kadazan Dusun. Dari sinilah perjalanan bermula. Sekitar 4,000 tahun lalu, masyarakat Austronesia mula meninggalkan Taiwan menggunakan teknologi perahu yang pada zaman itu dianggap sangat maju. Mereka menyeberangi selat dan lautan, berpandukan bintang, angin dan arus. Mereka tiba di Luzon, kemudian bergerak ke Visayas dan akhirnya sampai ke Mindanao. Di Filipina inilah bahasa Proto-Malayo-Polinesian berkembang, bahasa yang kelak menjadi nenek moyang kepada ratusan bahasa termasuk Kadazan Dusun, Bajau, Melayu, Maori, Hawaii dan juga bahasa Malagash di Madagaskar. Dari Mindanao, satu cabang manusia ini mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan. Mereka berlayar menyeberangi Laut Sulu menuju ke selatan. Dan apabila mereka melihat garis pantai besar yang kini kita kenali sebagai Sabah, mereka tahu mereka telah tiba di tempat baharu. Berdasarkan kajian arkeologi terkini, pendaratan terawal berlaku di sekitar Kudat, Bangji dan Teluk Marudu, kawasan di mana tembikar, serpihan alat batu dan jejak pertanian purba ditemui, sepadan dengan budaya Filipina Selatan. Dari pantai ini, mereka bergerak ke pedalaman. Mereka mendaki lembah, merentas sungai dan mendaki kawasan tanah tinggi. Banjaran krokar yang megah itu bukan halangan, tetapi pelindung yang memberikan kesuburan tanah kepada mereka. Dari sinilah terbentuk kelompok-kelompok awal yang akhirnya berkembang menjadi apa yang kita panggil Kadazan Dusun hari ini. Rumus di utara Kudat, Liwan di Ranau, Tindal di Kota Bedut, Bundu di Papar. Pelbagai sub-etnik, tetapi semuanya berasal daripada akar migrasi yang sama. Kajian linguistik Blast menunjukkan bahawa perpecahan sub-etnik Dusunik ini berlaku kerana jarak geografi dan adaptasi kepada alam sekitar. Kajian DNA oleh Soares dan rakan-rakan pada 2016 pula menunjukkan bahawa majoriti garis keturunan Kadazan Dusun membawa haplogroup yang berasal dari Taiwan dan Filipina. Ini bukan sekadar teori, ini adalah bukti saintifik mengenai perjalanan sejarah manusia. Namun, Sabah sendiri bukanlah tanah yang kosong sebelum kedatangan Austronesia. Lembah Mansuli di Lahad Datu mengungkapkan kisah lebih tua, peralatan batu berusia 235,000 tahun ditemui di sana. Artifak ini membuktikan bahawa manusia telah berada di bumi Sabah sangat lama sebelum Austronesia tiba. Tetapi garis keturunan masyarakat Mansuli ini tidak bertahan hingga zaman moden. Mereka pupus sebagai manusia purba, membuka ruang bagi gelombang manusia baharu membentuk sejarah. Apabila masyarakat Austronesia menetap,
Mereka membina rumah panjang, membina sistem pertanian dan mencipta adat. Semua ini bukan kebetulan. Rumah panjang rumus, misalnya, mempunyai persamaan ketara dengan rumah panjang di Taiwan. Alat pertanian Kadazan Dusun menyerupai alat yang digunakan oleh suku Paiwan. Cara menanam padi bukit seperti yang dilakukan dusun pedalaman Puda selari dengan teknik pertanian awal yang direkodkan di Filipina. Dengan semua bukti ini, bahasa, genetik, arkeologi dan budaya, satu gambaran jelas muncul. Kadazan Dusun ialah sebahagian daripada keluarga besar Austronesia dan asal mereka bermula di Taiwan, berpindah ke Filipina, kemudian datang ke Sabah sekitar 3,500 tahun lalu. Walaupun begitu, identiti Kadazan Dusun hari ini sudah menjadi sesuatu yang unik. Mereka bukan lagi hanya Austronesia purba. Mereka adalah manusia Sabah. Mereka hidup bersama gunung, bersama sungai, bersama tanah ini sehingga terbentuk adat, pantang-larang dan dunia spiritual yang tidak wujud di Taiwan. Generasi demi generasi membina hubungan dengan tanah ini sehingga akhirnya terlahirlah budaya, bahasa dan tradisi yang benar-benar bersifat Sabah. Inilah kisah asal-usul Kadazan Dusun. Kisah yang ditunjangi oleh bukti akademik daripada BLAST, Berlaut, Dien, Swadesh, kajian genetik oleh projek HGDP, serta penemuan arkeologi di Kudat, Bangi, Marudu dan Mansuli. Kisah yang menegaskan bahawa perjalanan mereka adalah bahagian daripada salah satu migrasi manusia terbesar dalam sejarah dunia. Dan selama mana Gunung Ganan Sabah terus berdiri, kisah perjalanan ini akan kekal hidup sebagai warisan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi masa depan.